Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Shine. Jadi hari ini mengenai tugasan sejarah lisan dan pendokumentasian HHK 323, kami akan membincangkan beberapa isu yang berlaku dalam pelaksanaan sejarah lisan. Jadi kita akan mulakan isu yang pertama yang akan dibentangkan oleh Amin. Okay. Awal saya bentang. Okay, tak ada. So, isu yang akan saya bawakan dalam video pada kali ini adalah berkaitan dengan kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan dalam sejarah lisan. Okay, so sebelum kita dive kepada isu tersebut, kita tahu bahawa dalam sejarah lisan ini pemeliharaan dan pemeliharaan merupakan aspek terpenting kerana perlindungan terhadap sumber lisan ini dapat membantu sejarawan untuk melestarikan pengetahuan, tradisi dan juga cerita-cerita yang mana diwariskan secara lisan daripada generasi ke generasi. Kewujudan sejarah lisan yang membantu sejarawan untuk mencerminkan identiti, nilai dan pengalaman kolektif dari sesebuah komuniti. Okay, so antara isu yang timbul berkaitan dengan kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan dalam sejarah lisan ini ialah yang pertama disebabkan oleh kurangnya teknologi yang bersesuaian untuk membantu komuniti tersebut merakam tradisi lisan mereka. Hal ini kerana kita tahu bahawa komuniti dalam dunia ini boleh wujud daripada segenap ceruk dan kita tahu bahawa ada komuniti yang miskin dan ada komuniti yang tidak mampu untuk mendapatkan peralatan-peralatan yang berkualiti tinggi, yang mana perbezaan ini boleh menyebabkan ketidaksamarataan dan dalam maklumat berkaitan dengan tradisi lisan tentang sesebuah peristiwa sejarah, dan juga unsur tokoh tambahan yang tidak benar boleh menyebabkan cerita yang disampaikan antara satu pihak dan pihak yang lain tentang sesebuah masyarakat menjadi tidak konsisten antara satu sama lain. Selain itu, isu yang timbul juga berkaitan dengan harta intelek, iaitu maklumat dalam tradisi lisan itu sendiri, kerana kita tahu bahawa hak kepada harta intelek adalah seperti hak cipta. Hal ini merupakan isu yang kompleks dalam pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah lisan. Dasar yang jelas dan tadbir urus yang adil diperlukan untuk memastikan orang sumber tersebut dan komuniti sekitar mempunyai kawalan ke atas dan mendapat manfaat daripada warisan budaya mereka. Di samping itu, dalam pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah lisan, terdapat juga isu berkaitan dengan penetapan standard yang tepat berdasarkan kronologi sejarah. Maksudnya dekat sini, persatuan sejarah haruslah ada satu standard yang digunakan secara meluas supaya maklumat-maklumat yang diberikan oleh orang sumber tersebut tidak lari daripada kronologi sejarah yang sebenar. Apabila adanya penetapan standard sebegini, ia akan membatalkan persoalan-persoalan tentang sejauh mana rakaman tersebut mewakili pengalaman asli masyarakat. Setakat ini, itu sahaja yang dapatan saya tentang isu berkaitan dengan kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah lisan. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan teruskan isu yang seterusnya melibatkan pelaksanaan sejarah lisan yang seterusnya akan dibentangkan oleh Saudara Luqman. Silakan saudara. Okay, baiklah. Jadi isu seterusnya yang akan saya bentangkan adalah berkaitan dengan proses banding silang keterangan saksi. So, proses banding silang ni kita pergi kepada definisi dulu. Definisi dia adalah apabila proses membanding keterangan lisan oleh orang-orang sumber untuk mendapatkan satu maklumat yang berkualiti dan tepat. Jadi proses ni berlaku apabila seorang penemu ramah ataupun para pengkaji mengkaji sesuatu ataupun menemubual seseorang, apa orang kata, ahli sejarah tu sekurang-kurangnya seorang. Jadi proses ni akan berlaku lah banding silang dengan sumber lisan dan juga sumber bertulis. Jadi proses ini berlaku sekiranya 3 perkara. Contohnya yang pertama, membanding silang antara saksi mata dan sumber bertulis.
sebagaimana kita tahu, saksi mata ni merupakan orang yang ada di tempat kejadian tetapi tak terlibat dalam peristiwa itu, dia hanya melihat. Jadi bila kita contoh sebagai seorang pekaji, kita nak bertanya dan apa yang saksi mata itu sampaikan, kita cuba bandingkan dengan sumber bertulis yang ada, takut ada pencanggahan. Lepas tu yang kedua berkaitan dengan menerima keterangan daripada sumber keterangan hearsay ataupun saksi dengar. Macam mana kita tahu, saksi dengar ni berkemungkinan apa yang disampaikan ada unsur tokok tambah. Jadi bila ada unsur tokok tambah itu, perlulah buat banding beza dengan sumber-sumber yang lain. Contohnya sumber proto ataupun bahan-bahan tulis yang lain lah. Dan yang ketiga adalah percanggahan fakta, sama seperti yang hearsay dan juga saksi mata tadi lah. Jadi kita pergi terus direct kepada isu. Jadi apa isu yang dibuat? Ada 4 isu. Yang pertama adalah penceritaan berlainan daripada sumber lain. Yang kedua ada unsur tokok tambah sesuatu peristiwa sejarah. Dan yang ketiga pemilihan orang sumber yang terhad. Yang keempat faktor fisiologi orang sumber. So kita pergi kepada yang pertama, iaitu penceritaan berlainan daripada orang sumber yang lain. Jadi kalau kita lihat, orang sumber ni ada banyak. Contoh orang sumber proto ada banyak. Jadi bila kita bertanya dengan orang-orang sumber, contohnya yang saksi mata ataupun hearsay, unsur yang dapat tu adalah berkemungkinan berlainan. Penceritaan tu berkemungkinan berlainan dan ada unsur tokok tambah. Jadi dia berkait dengan isu yang kedua, iaitu tokok tambah sesuatu peristiwa sejarah. Jadi bila ada unsur tokok tambah ni, berkemungkinan akan mengelirukan para pekaji sebab banyak percanggahan antara seorang sumber dengan orang sumber yang lain. Jadi yang ketiga adalah pemilihan orang sumber yang terhad. Orang sumber yang betul-betul sumber proto, iaitu orang yang terlibat dalam sesuatu peristiwa tu, untuk mendapatkan orang tu adalah satu benda yang agak sukar. Jadi untuk mendapatkan kesahihan dalam sesuatu fakta ataupun maklumat agak terhad, sebab kita tahu banyak kita dapat maklumat daripada saksi mata, bukan daripada saksi proto itu sendiri, keterangan daripada sumber proto, orang yang betul-betul ada di tempat kejadian dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Jadi yang keempat adalah berkaitan dengan faktor fisiologi orang sumber. Macam kita tahu, sejarah ni berlaku pada satu masa yang lama, bertahun-tahun, beratus tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi orang sumber ataupun orang sumber proto yang ada waktu tu berkemungkinan ada masalah fisiologi seperti kesihatan tubuh badan, masalah ingatan, masalah fizikal. Jadi kadang-kadang dia kekurangan dan ada masalah dari segi ingat balik semula apa yang terjadi waktu peristiwa tersebut. Jadi untuk mendapatkan satu perkara yang detail ataupun terperinci tu agak sukar. Cuma kita berkemungkinan boleh dapat secara dasar dan secara kasar. So itu saja berkaitan dengan isu banding silang keterangan saksi. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, seterusnya saya akan membentangkan isu yang ketiga, iaitu isu yang terakhir dalam pelaksanaan sejarah lisan, iaitu pemilihan orang sumber yang tidak berintegriti. Dalam pelaksanaan sejarah lisan, orang ataupun sumber yang memberikan maklumat atau fakta melalui wawancara atau temubual kita kenali sebagai orang sumber. Dan seperti yang dikatakan oleh Amir dan Luman tadi, kita ada pelbagai jenis orang sumber, iaitu orang sumber proto, saksi dengar dan juga saksi mata. Jadi berlaku satu isu di mana apabila suatu peristiwa itu berlaku, ahli sejarawan atau para pengkaji mempunyai kesukaran untuk memilih orang-orang yang berintegriti, di mana integriti ini merujuk kepada kepercayaan, kejujuran atau ketulusan maklumat yang disalurkan bagi tujuan penyelidikan ataupun kajian suatu peristiwa sejarah. Di mana pemilihan sumber integriti dalam sejarah lisan ini melibatkan beberapa faktor yang utama, iaitu pertama, kepercayaan masyarakat terhadap individu. Bagaimana penglibatan individu tersebut dalam komuniti amat penting untuk kita melihat sejauh mana keterlibatan individu yang terlibat ataupun orang sumber itu dalam suatu peristiwa dan sumbangannya terhadap komuniti.
Seterusnya ialah konsistensi cerita yang disampaikan, di mana cerita tersebut adakah ia selari dengan sumber-sumber lain seperti sumber bertulis, di mana pentingnya proses banding silang tadi untuk kita membanding keterangan yang diberikan oleh orang sumber dan juga sumber bertulis yang ada. Seterusnya ialah pengetahuan mendalam tentang subjek yang dibincangkan. Pemilihan orang sumber mestilah berdasarkan kriteria di mana orang sumber tersebut menguasai ataupun mempunyai ingatan yang baik untuk memastikan bahawa setiap maklumat yang disalurkan hasil daripada wawancara atau temubuan tersebut dapat digunakan sebagai satu sumber yang sahih. Dan seterusnya ialah reputasi yang telah dibina sejak turun-temurun. Jelasnya pemilihan orang sumber yang berintegriti ini memerlukan satu penilaian kritis, di mana ianya penting untuk nilai kebolehpercayaan maklumat tersebut untuk disampaikan dalam konteks budaya dan tradisi lisan. Jadi ada beberapa faktor kenapa pemilihan orang sumber yang berintegriti ini telah menjadi satu isu. Iaitu yang pertamanya adalah disebabkan oleh kesan ingatan. Seperti yang dikatakan oleh saudara Luqman tadi, peristiwa sejarah yang berlaku memakan masa ke belakang, di mana ianya memakan masa anggaran puluhan ataupun ratusan tahun. Jadi berlaku kepudaran ataupun ingatan tersebut, ingatan orang sumber semakin pudar dan tidak tepat, yang menyebabkan adanya hirutan dalam naratif cerita yang disampaikan. Hirutan di sini bermaksud adanya ketirisan atau ketidakboleh kepercayaan terhadap naratif ataupun penceritaan yang disampaikan oleh sumber dalam suatu peristiwa sejarah. Seterusnya ialah motivasi peribadi, di mana seseorang sumber sejarah tersebut mungkin atau berkemungkinan mempunyai motif tertentu untuk memanipulasi dan juga mengubah cerita demi kepentingan individu. Seperti kita tahu, dalam tradisi sejarah lisan, orang sumber merupakan orang yang penting dan keadaan ini mungkin boleh menguntungkan mereka. Jadi apabila adanya motivasi peribadi ini, mungkin ada setengah pihak yang tidak bertanggungjawab telah memanipulasi atau memutarbelikkan cerita untuk memastikan bahawa cerita tersebut adalah benar. Dan jika kita melihat kepada asas pemikiran sejarah, ianya perlu dititikberatkan supaya penceritaan yang disampaikan oleh orang sumber adalah tidak bersikap bias. Seterusnya ialah pengaruh budaya dan sosial. Apabila adanya penekanan terhadap pengaruh orang sumber untuk menceritakan, di mana penceritaan mereka berkemungkinan tidak benar tanpa mereka sedar. Jadi ahli sejarah perlu memastikan bahawa setiap proses untuk penilaian satu sumber itu perlu melalui beberapa proses seperti proses kritikan dalaman dan juga kritikan luaran. Dan akhir sekali ialah kekurangan sumber alternatif. Sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah yang menjadi alternatif dan pelengkap kepada sumber-sumber lain, kerana kepentingan sejarah lisan ini dapat mengatasi dan melengkapkan kekurangan yang terdapat pada sumber bertulis. Jadi dalam sesetengah kajian kes ataupun yang melibatkan pengkajian peristiwa sejarah, ianya memerlukan beberapa sumber yang sahih. Jadi jika kesahihan pada sumber tersebut tidak dapat dipastikan, maka cerita yang disampaikan oleh orang sumber tersebut tidak boleh digunakan sebagai salah satu sumber sejarah. Jadi jelasnya kita dapat lihat di sini bahawa terdapat beberapa faktor telah menyumbang pada pemilihan instan ataupun orang sumber yang tidak berintegriti, yang akhirnya menyebabkan tradisi sejarah lisan telah disalahguna dan tidak digunakan secara meluas dalam pengkajian dan juga penyelidikan peristiwa ataupun artifak sejarah di negara kita khususnya. Jadi setelah dibincangkan oleh isu yang telah dibincangkan oleh kami bertiga, mungkin saudara Amir ada sedikit kesimpulan untuk dirumuskan? Supaya kesimpulan ni lah, berdasarkan isu-isu yang telah kami bincangkan, kita sedar bahawa sejarah lisan ini dia dimainkan peranan utamanya oleh orang sumber seperti yang disebutkan oleh saudara Luqman dan saudara Hakim. Bagaimana peranan orang sumber itu dalam memberikan informasi berkaitan dengan maklumat sejarah itu sangatlah penting. Dan di sini kita melihat kenapa Muhammad Yusuf Ibrahim, iaitu seorang tokoh sejarawan, sangat mengutamakan pemilihan orang sumber yang berintegriti, kerana kejujuran dan ketelusan maklumat tersebut bergantung kepada orang sumber itu sendiri. Bagaimana jikalau seorang itu mempunyai motivasi peribadi ataupun
beliau mempunyai sebab-sebab tertentu untuk tidak berkongsi sesebuah maklumat. Jadi sebagai seorang sejarawan yang baik dan bagus, kita hendaklah sentiasa tahu tentang bagaimana cara untuk mendapatkan maklumat dengan cara yang bermoral, supaya kita dapat menghasilkan sejarah sebagaimana apa yang berlaku di masa lampau menggunakan kaedah-kaedah yang bermoral. Jadi sekian saja daripada guna kami. Terima kasih.